Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama membalik kitab kita ni Syarah Kitab Tauhid karangan Dr. Firanda Andirja ulama Indonesia. Jadi kita bincang hari ni bab syafaat ni, syafaat. Syafaat ni maksudnya asal perkataan lah, genap ni. Syafa'u ni artinya genap. Tapi istilahnya orang minta syafaat, minta kepada pemberi syafaat agar sang pemberi syafaat ini minta bantuan kepada pihak ketiga. Jadi dia ni jadi orang tengah lah. Maksud pihak ketiga ni, dia jadi orang tengah. Yang kedua, ketiga tu orang hak sebenar, hak berkuasa. Kalau kita bicara bab berkaitan dengan Allah SWT ni, jadi orang tengah antara Allah SWT dengan kita dah. Gitulah ceritanya. Jadi cerita selain daripada kita kata anggap sebagai Allah tak dengar, Tuhan kecil ke apa, selagi kaedah yang digunakan oleh orang musyrik itu ialah guna kaedah istilah syafaat dah. Dia kata Allah SWT tak dengar direct permohonan ke apa. Jadi dia guna kaedahnya orang Allah SWT ni ada syafaat lah ke tengah ni. Syafaat tu ada tengah antara Allah SWT dah. Dan biasa umpamanya kita duduk baca, duduk dengar lama tu. Nah, dia kaitnya Allah SWT ni macam raja. Raja ni dah manusia je dia. Lemah. Dia perlu menteri-menteri, penasihat, pembantu-pembantu dah. Jadi ada raja ni nak jumpa dia payah. Nak sampai ke hajat kita sebagai rakyat ni payah. Gunalah menteri kau ke kanan raja kau untuk sampai kita tahu orang kanan raja, kita jumpa dia sampai hajat kita kepada raja dah. Jadi masalah mereka buat tamsilan Allah SWT dengan raja lah. Ni masalah ni. Contoh dalam Quran ada sebut benda ni dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata dah. Awliya ni pelindung selain Allah, tak wali. Jadi pelindung-pelindung, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia sembah tu nak minta hajat. Untuk mendekatkan dia kepada Allah, bukan nak sembah dia juga. Tuhan jauh sangat, tak dengar macam raja tu kata. Merayu, berintih kepada orang tengah menteri-menteri lah. Siapa tak sembah dengan menteri ni, baru siapa raja yang anggap Allah SWT ni macam raja ni, lemah macam raja, tak dengar hajat ni. Selain itu ayat Quran dah sebut wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat pada kami di sisi Allah. Surah Nisa 14. Pada bab ini penulis membawa beberapa dalil. Dalil pertama firman Allah Taala, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka, Tuhan pada hari kiamat. Orang takutlah nak menghadapi hari kiamat ni. Sedangkan mereka telah mempunyai seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah SWT agar mereka bertakwa. Jadi, tak ada orang nak pelindung dia. Tak ada. Dia tak boleh mengharapkan syafaat orang lain selain Allah dah. Kalau hakikatnya, kalau boleh syafaat Nabi pun apa, dengan izin Allah juga dah. Selain Allah harapan dia. Minta dengan Allah juga. Minta dengan Allah supaya Allah tu boleh beri syafaat dah. Soalan gitu dah. Pasal Allah dengar dulu dah. Dia bukan macam raja dah. Allah SWT ni. Jadi, poin penting ni daripada ayat ni, yang menyelamatkan seorang pada hari kiamat kelak ialah amal soleh dia sendiri dan ketakwaannya sendiri dah. Jadi ayat ni juga menafikan syafaat-syafaat yang tidak Allah beri izin lah. Sebagaimana syafaat orang musyrikin lah, yang anggap macam raja dah. Macam raja yang lemah, yang memerlukan menteri-menteri dah. Nak mendekat ke Allah pun kena sembah, kena puja, kena mengagungkan menteri-menteri dah. Mungkin menteri ni tak wali, tak guru Nabi ke apa ni, supaya dia boleh dekat dengan Tuhan hak sebenar dah, raja sebenar. Anggap Tuhan macam raja manusia dah, lemah dah. Walaupun begitu, ayat ini tidak menafikan ada syafaat lain itu dah. Syafaat yang diberi izin oleh Allah SWT dah.
Jadi banyak lagi lah dalil kedua, Kulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah Muhammad, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Surah Az-Zumar ayat 44. Dalil seterusnya, man zal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tiada seorang pun yang dapat beri syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah. Surah Al-Baqarah ayat 205. Dalil yang keempatnya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Malaikat tak ada boleh rapat dengan Tuhan, tapi tak berguna sikit abu pun dah. Kecuali sedang Allah izinkan dahulu untuk diberi syafaat bagi siapa yang dikehendaki dan redai oleh Allah SWT juga. Nah, mana pun Allah juga berizin. Tak, Allah ni maha bijaksana. Kita nak minta tak wali Allah dengar dulu. Tak ada kau minta tak wali. Tak Habib lah gapo dah. Dan kubur Nabi Hud lah gapo, tak perlu. Husain lah, Hasan lah gapo pun Nabi SAW sendiri pun. Dengar kat Allah dulu. Kita kena minta nak Allah. Bukan minta nak Nabi. Kita minta nak tak wali. Kita minta nak Allah. Sebab Allah lajuk maha mendengar. Maha mengetahui. Maha penyayang lagi. Allah lebih maha penyayang daripada Nabi tak wali. Pada kita dah. Rintihan kita Allah lebih dengar berbanding tak wali dengan Nabi dengar dah. Okey, jadi bentuk dalil terkait syafaat ni ada 4 poin dah. Dalil hak kita bincang 4 kali. Pertama, syafaat ni hanya milik Allah. Yang kedua, menafikan syafaat secara mutlak pada juga dah. Untuk saudara. Lepas tu yang ketiga, menafikan syafaat untuk orang-orang kafir dan musyrik. Yang keempat, menetapkan syafaat jika terpenuhi syarat. Dalil 4 ayat Quran dalil ni 4 poin itulah. Kita bincang ni hak akhir sekali, syafaat jika terpenuhi syarat. Pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Orang nak beri syafaat, Nabi ke apa nak beri syafaat apa, dia kena ada izin Allah dulu. Yang kedua, redha Allah kepada pemberi syafaat. Allah kena redha dulu. Orang kita kata dia tak wali, sebenarnya tidak tak wali. Bila tentu dia betul ke Allah redha kepada tu, hak kita anggap tak wali dia. Yang ketiga, redha Allah kepada yang diberi syafaat. Kepada orang kena beri syafaat tu, kena redha dulu dah. Jadi pemberi syafaat apa kita bincang saat ni dah. Redha Allah pada pemberi syafaat tu, pemberi syafaat tu tak wali tu macam mana dah. Ada kubur kata keramat beribu-ribu, habis berjuta-juta orang beribu-ribu dah. Tapi dia tu tidak kena korek kubur tu, tak ada tak wali pun tak ada kubur pun situ dah. Jadi orang kata keramat duk cerita-cerita buat cerita di sini jadi mudah tu najat tu cerita memang dah. Itu kita katanya benda tu belum tentulah sebenarnya cerita dibuat-buat ataupun cerita benda nak boleh tu. Pergi kubur tu nak boleh anak. Dan boleh rezeki ke apa. Kata pergi kubur tu boleh anak, padahal nak boleh lolo dah weh. Dia tu tak sabar dengan doa yang pergi ke kubur tak wali. Last sekali tu teringat Allah yang kurniakan anak tu bukan tak wali tu dah. Tu banyak-banyak khurafat yang terjadi dalam masyarakat. Okey. Jadi 4 model syafaat dia. Model pertama, syafaat ni hanya milik Allah dah. Kerana firman Allah Subhanahu, "Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un." Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Az-Zumar ayat 44. Model kedua, dalil yang menafikan syafaat secara mutlak. Seperti firman Allah, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Hai orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian rezeki yang telah kami berikan padamu sebelum datangnya hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang kafir itulah orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 204. Jadi hadis Al-Quran ni model kedua. Allah tak ada beri syafaat sikit apa dah. Tapi sebut mengelah tu dah. Orang-orang kafir kan. Kafir mungkin dah. Tapi apa pun, kalau kita tengok secara umumnya seolah tak ada syafaat sikit apa. Jangan berharap pada syafaat. Tapi kalau orang pakai ayat ni saja, tak pakai ayat lain, dia boleh jadi Khawarij dan Mu'tazilah. Dia nafikan syafaat secara mutlak. Model ketiga, menafikan syafaat untuk orang kafir dan musyrik. Fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang yang memberikan syafaat. Surah Al-Mudaththir ayat 48. Jadi tak ada guna syafaat
hak permohonan syafaat ni orang kafir lah. Syafaat tak boleh ko kubur ke latau lah. Model keempat ni hak kita tak bincang ni nak. Iaitu syaratnya izin Allah kepada pemberi syafaat. Redha Allah kepada pemberi syafaat, redha Allah kepada yang diberi syafaat. Jadi kadang-kadang orang yang nak beri syafaat tu hebat tu Nabi sendiri. Tapi Allah tak izinkan nak beri syafaat nak guna. Pak saudara Nabi pun sikit boleh lah syafaat sikit dah. Tapi nak beri syafaat sampai lepas dari neraka tu, masuk syurga tak boleh lagi dah. Abu Talib ke apa dah. Itulah ceritanya. Dia penting juga yang diberi syafaat tu dah. Tok guru hebat setama mana pun. Belum tentu anak hebat, anak murid hebat dah. Jadi gitulah cerita dia dah. Tok guru hebat, anak murid sesak pun ada dah. Anak murid hebat, tok guru sesak pun ada, macam-macam lah dunia ni. Okay, lepas tu sikap terhadap syafaat. Pertama, ahlul bid'ah Khawarij dan Mu'tazilah ia ingkar terus syafaat untuk pelaku dosa besar. Tak ada syafaat. Dosa besar kafir dah masuk neraka dah. Itu pertama. Kaum musyrikin tu syafaat syirik dah. Yang anggap syafaat, yang anggap Allah ni semata ala ni macam raja dah. Bodoh macam raja, bukan bodoh. Maksudnya lemah macam raja dah. Jadi tak tahu kalau tak ada orang tengah menyampaikan maklumat kepada raja, menteri-menteri ke apa dia, orang kanan raja tu. Jadi dia tak tahu maklumat dah. Jadi dia tak tahu susah dengan rakyat dia. Kalau menteri-menteri ni susuk pucuk dah. Jadi kepentingan orang atas dia jaga, orang rakyat susah tak tahu raja dah. Yang ketiga ni Ahlussunnah wal Jamaah, syafaat ni menetapkan syafaat yang penuh syarat. Jadi pertamanya Ahlul Bidah Khawarij dan Mu'tazilah Nafi, okey. Tak ada syafaat lah dia kata dah. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlal jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara, thumma yaqulu Allahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman fayakhrujuna minha. Setelah penduduk syurga masuk ke syurga dan penduduk neraka masuk neraka, maka Allah Ta'ala pun berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka pun dikeluarkan dari neraka. Itulah ada hadis, maksudnya boleh keluar lagi dah. Ada Bukhari dia. Jadi mereka Khawarij kata itu hadis ahad saja, tidak boleh jadi hujah dengannya. Tu Khawarij. Dan tentu ini adalah hujah yang tidak kuat. Tak kira lah hadis tak sampai tu pun dah. Dalam hadis tu sahih, kita nak pakar. Yang kedua, kaum musyrikin minta syafaat kepada mayat, orang soleh dan tak wali ke apa dah, kubur-kubur tak wali kubur Nabi Hud ke apa, minta syafaat syirik dah. Seolah-olah jadi orang tengah antara dia dengan tak wali itu dengan Allah SWT. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah ada syarat dia lah. Okay, pembagian syafaat ni, pembagian syafaat dari segi dikabulkan, diterima lah atau tidak diterima, iaitu pertama syafaat musbatah diterima lah, sabit. Syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, tidak ditolak lah. Pembahagian syafaat dari segi tempat pula, syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia ni minta syafaat untuk dunia dah, pada perkara yang mampu oleh hamba dah. Kita nak beri syafaat orang kenal, anak kita kenal satu jabatan masyarakat gapo, kita jumpa dia suruh ambil anak kita buat kerja dah. Jadi syafaat yang mampu lah dia boleh dia tengok. Cuma dia tu dosa kalau dia ambil kerja semata-mata kawan tapi tak buat kerja. Dia banyak dalam jabatan-jabatan KJL ke apa dah. Kerana kroni saja. Kalau kroni tu dengan kenal, dengan boleh buat kerja tak apa dah. Setengah tak boleh buat kerja langsung semata-mata kroni dah, dosa juga dah. Tapi hak ni dia katanya kalau kita beri syafaat dah, minta apa tazkiyah lah nak pergi Universiti Madinah ke apa dah, boleh dua syarat. Pertama, perkara mubah jangan kroni menafikan siapa pun jabatan lah dah. Kroni nak kata salah suatu kata tidak, tapi jadi masalah kroni siapa kau tahat menafikan hak orang lain dan merosakkan jabatan semata-mata kroni ya. Kalau ada berhak, ada orang lebih berhak tiba-tiba menafikan orang lebih berhak tu tak boleh kan? Salah. Perkara mubah lah boleh ya.
Lepas tu selagi kena yakin di tangan Allah juga. Kita recommend kita minta surat tazkiyah kau, kita minta syafaat siapa-siapa kau. Buat surat ke apa, minta tolong YB ke apa nak, so sign sokongan ke apa. Tapi kena yakin rezeki ni tangan Allah SWT, bukan tangan YB tersebut dah. Bukan menteri tersebut dah, bukan kerajaan tersebut dah. Dah. Syafaat di dunia ada hak mampu. Hak perkara yang tidak mampu oleh manusia tak boleh buat ni, syafaat tak boleh juga dah. Perkara dia tolong beri rezeki, jumpa dengan tu tolong dah bismak kamu boleh rezeki tak guru dah. Jadi syirik juga dah. Syafaat benda biar boleh anak anak jatuh ke apa tu syirik dah. Benda tu syafaat dunia apa? Benda yang tidak mampu oleh manusia tu. Okay, dari segi tempat pula, syafaat di akhirat, itu dah syafaat dunia tak dah, tepat dah. Syafaat di akhirat pula dah. Pertama, syafaat khusus Nabi SAW, syafaat uzma lah, iaitu orang berkumpul di padang mahsyar. Beribu-ribu tahun lama sampai kau orang ni terdosok dah, tension dah. Bila nak yaumul hisab, bila diperhitungkan amal itu lagi amal dia susah daripada mahsyar baru dah. Jadi Nabi lah beri syafaat uzma, orang cari Nabi lain semua tak sanggup, jadi syafaat uzma dia panggil dah. Yang kedua, syafaat agar para penghuni syurga segera masuk syurga dah. Suruh cepat masuk syurga tu syafaat dah. Kalau duduk main tunggu-tunggu, bukan dia lambat ni dah. Jadi lambat penyiksaan, penantian itu satu penyiksaan. Jadi Nabi ni ada syafaat untuk menyegerakan penghuni syurga masuk syurga. Yang ketiga, syafaat untuk pamannya Abu Talib untuk diringankan azab. Ini terkait dengan hadis yang sahih lah dah. Sehingga ke Abu Talib adalah apa kita baca depan ni. Yang keempatnya, syafaat untuk umatnya yang masuk syurga tanpa hisab dah. Jadi orang yang masuk syurga tanpa hisab ni ada syafaat khusus Nabi dah. Syafaat dari selain Nabi dan Nabi pada juga ni dah. Syafaat untuk penghuni neraka agar keluar dari neraka ni. Nabi pun ada juga. Selain Nabi dan Nabi dah. Ada juga anak sendiri. Kadang-kadang orang boleh bersyafaat. Orang lain pun bersyafaat. Dia nak masuk neraka dah. Keluar daripada neraka. Ataupun dari ahli neraka dah. Boleh keluar dah. Syafaat calon penghuni neraka agar tidak jadi masuk neraka. Nak masuk neraka dah. Tiba-tiba anak tarik selamat. Wallahu'alam. Ada dah. Yang ketiga ni syafaat kepada penghuni syurga agar dinaikkan darjatnya di syurga dah. Ada dah. Bukan Nabi saja, orang lain pun boleh bersyafaat. Nah. Jadi ada syafaat yang kita bincang ada tak? Syafaat dunia apa? Yang mubah je boleh, yang haram tak boleh. Contohnya pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang perempuan dari Bani Makhzum tertangkap basah mencuri. Aisyah berkata, maksudnya sajalah, bahawa orang Quraisy diresahkan seorang wanita Bani Makhzum. Jadi anak menteri dah, kita kata dah. Anak YB adik menteri dah. Anak PVIP dah. Yang mencuri dah. Kemudian mereka berujar, tidak ada yang boleh berbicara dengan Rasulullah. Siapa-siapa nak beri syafaat ni, minta dah Nabi recommend dah. Anak Vincent Tan ke, anak besar kaya ni. Dah, dia pelik juga lah. Ada kata pegawai negara, saya tak nampak orang besar lagi dah. Dah menteri saya nampak dah, maksudnya ada orang besar. Lepas dia kahwin orang dari atas lagi dah. Nah, yang jadi jadi bila syafaat lah supaya terlepas daripada hukum yang gatu ke apa dadah ke apa. Jadi hak ni sama Nabi ni tak berkat tangan lah wanita Bani Makhzum ni, curi ni. Tidak ada yang berani mengutarakan masalah ini kepada Nabi lah selain Usamah bin Zaid. Usamah Zaid ni anak akak macam Nabi buat macam anak akak, anak Yazdi lah anak Usamah Zaid ni, yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Usamah berbicara kepada Rasulullah SAW. Nabi bersyafaat lah, minta Nabi suruh tak payah kat tangan ke apa, tahulah lebih kurang gitulah. Sebabnya ni anak menteri ni anak besar ni. Tapi Rasulullah bertanya, apakah kamu hendak memberikan syafaat pembelaan dalam salah satu perkara had hukuman Allah? Mu nak beri syafaat pada hukuman Allah? Main-main dah. Hukum hudud ni hukum Allah, bukan hukum aku, bukan hukum Nabi dah. Kemudian bila berdiri dan berkhutbah, wahai manusia, hanyalah orang sebelum kalian tersesat, kerana sesungguhnya mereka jika yang mencurinya orang terhormat, mereka membiarkannya. Namun jika mencurinya orang yang lemah, mereka menegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, nescaya Muhammad yang memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslimnya. Hadis kuat sangatlah. Jadi ini beratlah syafaat yang haram lah. Jadi banyaklah syafaat ni. Hak ni jenis kerak hukum lah. Jenis
jawatan gaji program dak kroni. Orang bui dah. Orang ni dengan klien tikai dengan sokongan dengan boleh buat kerja gap. Tapi dia bukan besar dah. Ada anak yang besar VIP mana? Tak ada rekod boleh buat kerja gap pun. Interview pun ngarut jawab konsep kerana dia orang kroni. Tak ada kelayakan gawat tiba-tiba masuk. Tertepi lah orang yang boleh buat kerja. Tiba-tibanya masuk orang tak boleh buat kerja. Kau belana lah sekolah dah. Itu berlaku lah. Pernah berlaku dah. Jadi benda-benda gini lah kita tak senyap nak. Jadi beri syafaat untuk dapat kerja kau gapo dah. Kadang jawab tetap dah. Ada orang baru masuk dah. Muda lagi dah. Tak ada jasa pada sekolah. Pada majikan dah. Kan dia orang kroni. Lepas tu sebut slogan Islam sikit. Naiklah jawatan dia. Jawatan tetap ke apa ni. Allah akan tanya. Sebab haram ni dah. Syafaat. Beri syafaat. Suruh orang atas ni dah. Pengaruh ke apa tu. Suruh naik jawatan orang ni dah. Benda ni kerana menafikan hak orang yang lebih layak. Allah SWT akan tanya dah. Walaupun dia sebut slogan Islam pun. Allah SWT. Bahayalah dah. Allah akan tanya esok-esok dah. Kita kena ingat, kita akan kembali pada Allah SWT belaka dah. Dunia ni sementara saja dah. Jadi syafaat ni tak boleh. Dia ni sepatutnya jatuh hukum. Kita beri syafaat dia dah. Pegawai kan ada pegawai ada. Pegawai belda pegawai tu. Memang kerja dia lah dah. Kita tahan lah sikit dah. Tapi kalau jenis hak main ikut belakang ni dah. Pergi jumpa hakim dah. BPT kau, apa kau, rasuah kau, apa kau. Beri syafaat kerana dia ni orang VIP, alik belakang dah. Pegawai negara kau, apa kau, alik belakang ni jadi satu dosa lah. Dosa besar. Tiba-tiba orang susah. Tak ada salah gapo dah. Di masa sosma itu dah. Ada budak tino, dia pelajar yang bijak dah, rajin baca gapo. Dah. Ditangkap, dituduh pengganah dah. IC lah gapo dah. Sedangkan budak tu baca buku 10 buku yang dibaca sebagai buku itu semua buku tidak diharamkan oleh tidak diharamkan oleh kerajaan. Dia dijual di kedai buku biasa je. Macam mana dia kata dengan bukti itu sebagai pengganah nak? Sedangkan orang lain pun baca juga buku tu. Oleh tak pengganah. Tiba-tiba LTTE boleh lepas. LTTE pun kagut sebenarnya bukan pengganah. Hindut va tu pengganah. Tak apalah. Tapi nak nyebuinya banyak kerana orang tertentu ni orang miskin, dia orang Islam, miskin tidak ada, bukan orang VIP, ditangkap, dihina, dianiayai, tidak ada orang boleh bela dah. Kerana dia bukan orang besar, tapi orang besar hak tentu dah jatuh hukum dia boleh bebas gimagi. Ni je benda yang kita tak syafaat yang tidak ada dah. Islam ni hudud ni bukan kat tangan. Keadilan nombor satu. Kalau duk main kat tangan susah. Susah saja. Curi basikal kat tangan. Pernah berlaku dia di Nigeria mana buat hukum Islam dah. Ada orang curi basikal kat tangan. Orang kaya curi. Banyak lagi. Tak kerak tangan dah. Lepas. Dia belik juga belik. Dan sekali rakyat marah. Rakyat marah. Jadi terbengkalai. Tak boleh buat wuduk juga. Itu dah akibatnya kita jadi orang miskin je kena dah. Pola ni lah, orang curi berapa ya masuk jaga. Orang curi juta-juta ni, dia belik lah, pakai pegawai lah, rajual, lepas. Apa tak salah sikit abut dah. Ni kita tak sini. Okay, lepas tu, jadi selagi syafaat dunia pun kita kena ingat, keberhasilan adalah daripada Allah SWT sahaja dah. Kita usaha ikhtiar guna syafaat, tapi jangan berkata hati dengan orang yang kita minta syafaat dia, tolonglah. Nak minta tolong ni selepas nak ambil ke gapo ke dah minta. Jadi kena minta doa dengan Allah dulu dan terus berdoa dengan Allah. Kita hanya ikhtiar. Syafaat tu sebenarnya ikhtiar baru dah. Hakikatnya yang berinya Allah SWT. Allah SWT. Sebab itulah sebab akibat tu kita kena hakikatnya Allah SWT dah. Lepas tu syafaat uzma di pada masyarakat tu kita baca dalam dalil lepas azan pun kita baca doa tu untuk boleh maqam Mahmud untuk syafaat uzma lah. Syafaat besar sehingga teragung sehingga orang boleh terlepas dalam sengsara di pada masyarakat. Kita baca hadis ni tak payah kali dak banyak dah kita baca. Syafaat agar para penghuni syurga masuk syurga dah.
Dia ada hadis lah ni. Nabi SAW bersabda, Ati babal jannah yawmal qiyamah fa'astaftihu fayaqulu al-khazin man anta fa'aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Jadi pada hari kiamat aku mendatangi pintu syurga, lalu aku minta agar dibukakan pintu syurga itulah. Sang penjaga pintu bertanya, siapakah kamu? Aku menjawab Muhammad. Kemudian penjaga pintu malaikat lah. Penjaga ini mengatakan, aku diperintahkan untuk membuka kerana mudah buka pintu syurga lah. Tidak akan aku buka pintu syurga bagi siapa pun sebelum kamu. Hadis riwayat Muslim lah. Itu syafaat untuk itulah Abu Talib, pak saudara Nabi lah. Seperti mana kita pernah baca lah nak. Kita baca adalah hadis yang menceritakan tentang peristiwa keadaan Abu Talib adalah hadis dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia bertanya kepada Nabi dah. Saudara Nabi tanya Nabi dah. Hal nafa'ta Aba Talib bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka? Qala na'am huwa fi dahdahin bin nar. Walaula ana lakana fi darki al-asfali minan nar. Wahai Rasulullah, apakah engkau memberi manfaat pada Abu Talib walaupun sedikit? Bukankah ketika dia masih hidup dia membela-mu? Abah pun tak masuk Islam lagi. Abu Talib dia bela kemai Nabi dah. Melindungimu bahkan marah untuk membela-mu dah. Dan menjawab dia berada di neraka yang paling atas. Kalau bukan kerana syafaat aku, pasti beliau akan disiksa di dasar neraka. Hadis riwayat Muslim. Lepas tu ada riwayat lain kata, setinggi 2 tumit je neraka tu dah. Hingga membuat otaknya mendidih. Hadis pun hadis riwayat Muslim juga. Syafaat untuk umatnya masuk syurga tanpa hisab agar segera masuk syurga. Jadi untuk baca hadis lah kita tahu. Maksudnya untuk segera masuk syurga lah. Panjang lah. Okay, dalil kelima perbincangan. Tadi 4 dalil berbicara. Dalil kelima, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min zahirin wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Tuhan kecil lah dia nak. Tuhan perantaraan. Mereka tak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit maupun di bumi. Walaupun kita anggap dia diberi mandat pun, sebenarnya tu ada mandat-mandat pun dah. Sikit pun tidak ada. Sebesar darah pun tak ada kuasa dah. Allah tak beri kuasa mandat ke Tuhan ni pada Tok Wali ni. Dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun, suatu bahagian apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sama sekali tidak ada di antara mereka menjadi pembantu bagi Allah ni. Tak ada. Jadi wali kutub utara, wali ros dah. Jadi orang tengah dah. Siapa dia tak zikir gak, jadi tak jaga Allah. Tak payah zikir, Allah jaga dah ni. Aku zikir-zikir tertentu ni. Setengah tu dia kata kutub-kutub ni jaga Allah deh. Wali-wali jaga Allah. Dia ada amalan tertentu nak jaga Allah. Kalau kurang dia akan jadi banjir lah ke putu karuk dia dah. Tak ada dalil aku sunnah. Allah tak jaga. Allah nak jaga, dia tak perlu ke zikir para wali dia. Semua orang kafir belaka dia tidak mengurai kerajaan Allah SWT. Semua orang Islam belaka taat belaka tidak menambah kekayaan kerajaan Allah SWT dah. Semuanya atas kehendak Allah semata-mata. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah memperolehi syafaat itu. Surah As-Saba ayat 2. Kena ingatlah, kalau Tok Wali mati dah, kalau Nabi mati dah, zikir dia semaya di dalam kubur ke apa, itu bukan untuk manfaat atas orang bertemu ke bumi ni. Dia sekadar zikir dia untuk nikmat dia lah. Dah. Jadi Tuhan yang menciptakan, poin dia sini 4 jenis, 4 perkara dah. Tuhan cipta alam semesta, tidak ada perkongsian dengan benda lain dah. Susah untuk buat alam semesta bagi dengan Tok Wali, wali kutub wal abdal pun tak ada. Jaga alam pun bagi wali ni jaga sinten tak ada. Allah SWT jaga belakang. Malaikat pun tidak. Malaikat tu programming Allah je dah. Walaupun dikatakan berizki lagi apa semua tu diprogramming oleh Allah SWT belakang, sebenarnya Allah jaga dah. Mengatur alam semesta pun tidak, Allah SWT belaka. Walaupun nampak malaikat jadi orang macam lah, pekerja-pekerja. Tapi sebenarnya yang berkuasa 100%-nya Allah dah.
Yang boleh memberi syafaat pun Allah SWT sahaja. Abul Abbas. Ni Ibn Taymiyah kata dah. Kita baca terjemah lah. Allah telah menafikan segala hal yang menjadi sandaran kaum musyrikin. Berupa sembahan selain Allah, iaitu dengan menyatakan bahawa tidak ada seorang pun selainnya yang memiliki kekuasaan. Poin satu, kita ingat yang berkuasanya Allah SWT. Atau wali ke apa pun. Tidak ada jaga kutub utara, kutub selatan, kutub timur, barat, tak ada dah. Allah SWT jaga. Atau memiliki sebahagian dari kekuasaan tersebut pun tak ada. Jaga kutub utara saja tak ada dah. Atau menjadi pembantu Allah. Tak ada. Pembantu Allah pun tak ada dah. Malaikat terbantu Allah tidak. Tidak juga pembantu Allah. Kita tak boleh kata malaikat pembantu Allah ni. Malaikat beri rezeki pada tarik naunnya bukan bantu Allah. Tapi itu dia ada diprogramikan oleh Allah ni. Allah tak memerlukan malaikat sahaja. Tak malaikat pun tak perlu Allah ni. Cuma Allah sahaja buat sistem tu supaya ada sistematik lah ni. Termasuk ada malaikat. Allah buat ni dah. Sel kita ke gapo atom ni. Dia ada sistem. Kalau kita kaji, atom terdiri daripada cas positif negatif, ada tarik menarik, jadi atom dah. Jadi ferrum, jadi besi, jadi kayu, jadi karbon, jadi apa dah. Jadi Allah buat, kita kaji ada hikmah, ada. Tidak Allah buat direct. Pakai jadi toko, pakai jadi tidak. Allah buat satu sistem sehingga boleh dikira. Sehingga Albert Einstein boleh kira EMC kuasa 2 untuk tenaga berkaitan dengan kelajuan cahaya. Tenaga yang dihasilkan berdasar kelajuan cahaya. Kehilangan jisim dengan kelajuan cahaya. Boleh kira dah. Allah buat sistem. Siapa kita boleh kira. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali hanya syafaat. Syafaat ni atau dia aja nak jadi orang tengah minta tolong Allah. Maka Allah jelaskan bahawa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi yang telah diizinkan untuk memperolehinya. Pertama kena ingat layak ke tidak. Kita sebut setawasul dengan Nabi ke ataupun kita biar layak kita ni jangan syirik. Lepas tu kita selawat banyak ke apa dah. Ikut sunnah Nabi. Dan tidak buat bid'ah. Sebagaimana firmannya, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak dapat beri syafaat kecuali kepada orang yang diredai oleh Allah. So Anbiya 28. Maka syafaat yang disangkakan oleh musyrik itu tidak akan ada di pada hari kiamat. Dan Nabi SAW menggambarkan bahawa beliau pada hari kiamat akan bersujud kepada Allah dahulu dah, dan menghaturkan segala pujian kepadanya. Jadi pujian Nabi ni kepada Allah SWT ni, Nabi SAW kepada Allah SWT sangat hebat lah masa tu dah. Bila tidak langsung memberi syafaat terus dah, lebih dahulu, tapi dia kena sujud, kena puja Allah SWT. Setelah itu barulah dikata kepada beliau, angkatlah kepalamu, katakanlah nescaya ucapanmu pasti akan didengar. Dan mintalah, nescaya permintaanmu akan dikabulkan. Dan berilah syafaat, nescaya syafaatmu akan diterima. Hadis Bukhari dan Muslim. Lepas tu baru dengar lah. Kena puji tak mudah dulu lah. Dan Abu Hurairah bertanya kepada beliau, siapakah yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Beliau menjawab, iaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas dari hati, dalam hatinya. Hadis Bukhari dan Ahmad. Siapa yang beruntung yang kata yang boleh syafaat ni ialah orang yang la ilaha illallah ikhlas. Tidak kata dia ni minta dengan Nabi pergi syafaat. Semuanya orang itu kena ada kelayakan. Dan kita tak boleh minta dengan Nabi pun. Kita minta dengan Allah SWT. Cuma kalau kita doa lepas azan ni, tu pun jenis selawat jugalah dah. Ada riwayat kata sebut Allahumma salli ala Muhammad. Selawat dulu baru kita baca Allahumma rabbah hazid da'wati tammah. Ada kata tu dia selawat dah, tak apalah. Yang pentingnya doa tu adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk dapat syafaat Nabi juga dah. Tapi kita minta dengan Allah. Kita doa kepada Nabi. Sebenarnya tu adalah macam Allah suruh juga kita doa kepada Nabi dah. Kita kena ikut perintah Allah dulu, baru kita boleh mudah dapat syafaat ni. Iaitu syafaat ni untuk ahlul ikhlas wa tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas kerana Allah semata-mata, tu syarat utama dah. Kalau dia ada bid'ah, ada syirik, dia kata sayang Nabi, cinta Nabi, tiba-tiba angkat Nabi jadi Tuhan. Dah. Dia kata masa ditajallikan sifat-sifat Tuhan kepada Nabi Isa, boleh sembuh Nabi Isa. Ditajallikan dia sifat-sifat Tuhan kepada Nabi Muhammad ni. Muhammad bila min jadi Ahmad, aku kan ingat. Ahmad bila alih gana dah adalah hak batiniah ni. Dan sekali Muhammad ni adalah Tuhan lah, tu cerita dia ni. Ya.
Jadi itu nombor satu ni. Dan dengan seizin Allah lah. Bukan untuk orang yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya ada syirik sikit sebanyak, tak boleh lah. Tak jauh lah. Waliyahzubillah. Jadi syafaat ni nombor satu yang kata, ya pasti tidak ada syirik. Kalau tidak, dia patai, tidak layak dah. Itu nombor satu lah. Kalian ni lah kesimpulan dia. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang dalamnya ada unsur-unsur musyrik. Dia kata buat alasan dah syafaat. Minta syafaat dengan Nabi ke apa dah. Jadi hak kita cerita sebelum ni, syafaat dia berbentuk menganggap Allah ni mentasbihkan Allah macam raja. Syirik dah. Syirik dah tu dah. Dah. Jadi ada kata murtad, yang etis ni murtad, dia kata tidak syirik. Supaya orang etis ni, walaupun dia sebenarnya menganggap semua ni Tuhan lah. Jadi sendiri tu jadi Tuhan belakang. Nah, dia boleh buat suka-suka hati dia dah. Jadi dia anggap tak ada Tuhan tu, hakikatnya dia anggap semua tu jadi Tuhan dah. Sebagaimana golongan-golongan kerohanian nah, jenis ritual sebenarnya Buddha pun, agama Buddha pun tidak percaya Tuhan mana dah. Dia percaya dia boleh bersatu macam alam ni Tuhan dah nah. Alam ni macam kuasa supernatural dia panggil dah. Jadi gitulah. Jadi kalau kita ajaran anggap Tuhan ni kena ada menteri tengah dengan Allah SWT, ia telah syirik dah. Ini jadi istilah sebagai syafaat oleh orang kafir yang disebut dalam Quran. Sebenarnya mereka telah mensyirikkan Allah SWT dengan anggap Allah SWT itu macam raja yang memerlukan perantara antara Allah SWT dengan kita dah, dan makhluk. Ini adalah syirik. Jadi syafaat yang kedua ni, syafaat tetapkan adalah syafaat untuk orang bertauhid dengan ikhlas, dengan izin Allah pula dah. Dengan izin Allah, ada izin Allah dah. Lepas tu syafaat kubra tu maqam mahmud lah. Syafaat kubra atau syafaatul uzma tu pasal di pada mahsyar. Jadi cara nak dapat syafaat ni bukan pakai jadah ke VIP dah. Rasulullah sendiri pun terpaksa sujud. Puji Allah bukan main lagi. Barulah boleh beri syafaat. Orang nak beri syafaat bukan main tak mudah dah. Kita nak minta nak beri syafaat ni kena sungguh jugalah dah. Hak pemberi syafaat pun biar kita kena bukan main nak boleh. Nak beri syafaat bukan main payah. Jangan kita mudah-mudah. Orang ni tak boleh ni boleh beri syafaat. Mudah-mudah dah. Minta lah aku bangkit dengan Tok Guru ni, Tok Olin. Kita tak tahu walaupun Tok Guru kita sayang, kita yakin dia ikut sunnah setaman apa. Hakikatnya di sisi Allah SWT berlaku dah. Kita minta kita bangkit bersama orang soleh dah. Orang yang Allah dan Rasulnya saya, hakikatnya kita tahu siapa-siapa, jadi kita minta secara umum gitulah dah. Kita jangan putus. Tok Guru kita kat Tok Wali ni ahli syurga dah. Belum tentu dah. Allah Maha tahu, kita tak tahu dah. Ada Tok Guru ni dia tahu dia sesat karut. Sesok anak di murid dia tengok Tok Guru masuk neraka gitulah. Anak murid dia dimaafkan, mungkin dia amat betul dah, ataupun dia maafkan benda-benda tahu, wallahu alam lah. Jadi kita tak tahu, Allah Maha agung dah, Allah Maha tahu. Jadi yang keenamnya, siapa yang paling beruntung mendapatkan syafaat beliau? Ada syafaat, ada pertanyaan begitu dah. Jadi hak utamanya sebut situ kepada orang yang tidak menyekutukan Allah lah. Dah. Orang yang menyekutukan Allah tak boleh syafaat. Itulah lebih kurang dah syafaat secara asasnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.